Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua yang berada di sana. Saya pun tak berapa sure sekarang ni ada ke tak yang sekarang ni sedang menonton FB Live sesi anda tanya dan GM kita kami jawab. Jadi sekarang pukul 9.06, saya minta maaf atas kelewatan, sepatutnya start pukul 9. Cuma sekarang ni berada di apartmen ataupun di kondo Wan Borneo di Kota Kinabalu, Sabah. Jadi kat sini internet tak berapa, wifi yang tak berapa okey, internet okey, jadi saya terpaksa tukar balik kepada internet phone. Jadi saya harap semua ni okey. Dan anda semua dapat lihat dengan jelas dan lancar. Okey, jadi boleh saya tahu ada tak yang sedang menonton FB Live ini sekarang? Kalau ada, boleh minta tolong komen ataupun tolong like. Okey, jadi kita tunggu dulu dekat sini sebab ni first time kita buat FB Live ni. Jadi saya pun masih tak berapa familiar dengan sistem ni. Jadi apa yang saya nampak kat sini, dah ada 3 orang ataupun dah ada 3 viewer yang sedang menonton FB Live ni. Kalau boleh saya nak tahulah siapa yang tengah menonton sesi ni sekarang. Asyik nak jatuh apa ni. Okay, saya rasa ni lagi okey. Okey, alhamdulillah. Okey, dah ada seorang yang like. Okey, tapi saya tak boleh nampak siapa yang tengah view ni. Kalau siapa yang tengah view tu boleh komen ke, so saya tahu siapa yang tengah view. Okey, jadi sementara menunggu, mungkin kita tunggu lagi beberapa orang untuk join. Saya bagi sedikit brief lah tentang Twitter kami. Jadi Twitter kami ialah sebuah platform online di mana ibu bapa ataupun pelajar-pelajar yang mencari cikgu tuition ataupun mencari private tutor. Private tutor ni maksudnya cikgu tuition yang mengajar normally secara one to one, and biasanya cikgu tuition ni akan datang ke rumah pelajar ataupun ke rumah ibu bapa untuk mengajar. Jadi ibu bapa ataupun pelajar yang mencari private tutor ataupun guru tuition di rumah ni akan datang ke tutor kami, di mana mereka boleh melihat senarai tutor yang berdaftar dengan kita. Jadi mereka boleh pilih sendiri tutor yang mereka lihat di platform tu, ataupun mereka juga boleh just call kita ataupun WhatsApp kita punya coordinator untuk request cikgu tuition, dan kami akan lihat siapa cikgu yang available, dan kemudian kami akan hantar profil-profil tutor yang kami dah shortlist ni kepada ibu bapa. Mereka akan lihat background, akan lihat profil tutor ni, akan lihat qualification, akan lihat experience tutor-tutor yang di shortlist ni. Kemudian mereka akan pilih sendiri siapa tutor yang mereka rasa sesuai. Kemudian tutor yang mereka pilih tu yang kami akan berikan number phone tutor tersebut kepada ibu bapa untuk mereka teruskan dengan sesi pertama. Jadi jika selepas sesi pertama ibu bapa ataupun pelajar berkenaan berasa okey, berasa puas hati dengan cikgu tersebut, barulah ibu bapa ataupun
klien tu membuat bayaran. Jadi Twitter kami, kita punya aim ialah untuk memastikan ada security kepada ibu bapa ataupun klien dan juga kepada cikgu-cikgu yang berdaftar dengan Twitter kami. Apakah security tersebut? Sebagai contoh, daripada kepada ibu bapa ataupun klien, kami akan pastikan cikgu-cikgu yang dah mula mengajar ni, dia akan mengajar mengikut jumlah masa yang telah ditetapkan. Kemudian barulah bayaran kepada tutor ni akan dibuat oleh pihak kami. Jadi pada masa yang sebelum ni, in the past, ada kes di mana ada tutor yang lepas ibu bapa dah buat bayaran, mereka tak datang kelas ataupun mereka just hilang begitu sahaja. Jadi ibu bapa berasa seperti tertipu lah. Dan security kepada tutor pula, tutor kami punya matlamat ialah untuk memastikan untuk tutor mereka tak perlu risau bayaran diterima lambat ke ataupun bayaran diterima ataupun bayaran tak dibuat langsung oleh ibu bapa. Jadi untuk tutor, selagi mereka lengkapkan ataupun buat semua kelas yang telah dijanjikan, yang telah ditetapkan, sebaik saja habis kelas ataupun sebaik saja selesai kami dipanggil cycle, sebaik saja habis satu cycle ataupun satu bulan, bayaran mereka terus akan dibuat oleh pihak kami, dan mereka tak perlu risau tentang nak kejar parent ataupun ibu bapa untuk dapatkan payment ke, nak kena follow up parent tanya mana payment, mana bayaran diorang, tak perlu risau pasal itu semua. Itu semua akan dihandle oleh pihak kami. Okay, jadi tutor kami ditubuhkan pada tahun 2013, Ogos 2013. Jadi tahun ni dah tahun keempat kami beroperasi. So alhamdulillah kami telah berjaya melepasi ataupun telah berjaya survive dalam industri ini selama 4 tahun. Jadi tahun yang keempat ni kami berharap kami boleh berkembang dengan lebih maju, dengan mempunyai sistem ataupun sokongan yang lebih mantap, untuk membantu lebih ramai lagi ibu bapa ataupun dan juga pada masa yang sama membantu lebih ramai lagi tutor di seluruh Malaysia, insyaAllah. Okay, jadi untuk sesi FB Live hari ini, kita punya matlamat untuk buat sesi FB Live ni ialah untuk ketahui daripada especially daripada tutor-tutor yang berdaftar dengan tutor kami, apakah soalan ataupun apakah yang mereka selalu nak tanya kepada pihak tutor kami, tapi tak dapat peluang. Jadi ini berdasarkan feedback yang kami dapat daripada beberapa pertemuan kami dengan tutor-tutor kami yang telah kami pilih sebagai tutor kami of the month sebelum ni. So antara feedback yang kami dapatkan bagaimana nak improve tutor kami ialah mereka cadangkan agar satu sesi soal jawab ataupun satu sesi temu bual dibuat supaya tutor-tutor yang berdaftar boleh tanya apa-apa soalan yang mereka nak tanya kepada pihak tutor kami, dan saya akan cuba jawab di sini lah supaya kita dapat kongsikan jawapan tu kepada lebih ramai tutor yang berada di luar sana, sama ada yang berdaftar dengan tutor kami ataupun yang nak berdaftar dengan tutor kami di masa hadapan. Okey, jadi apa yang saya harapkan supaya kita boleh dapat soalan-soalan ini semasa sesi ini selama 1 jam sampai pukul 10, supaya kita boleh ataupun saya boleh jawab semasa sesi ini lah. Kita tengok ada tak soalan-soalan. Okey, setakat ni saya baru dapat satu soalan, satu message daripada Imran Scarface. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita tengok ada lagi tak selain pada Imran yang nonton dan sedang berada di luar sana. Sekejap saya kena ambil something untuk holdkan benda ni supaya tak bergerak.
much better. Okey, boleh saya tanya kepada viewers di luar sana, adakah gambar untuk sesi FB Live ni jelas tak, terang tak, ataupun macam gelap sikit kat dalam ni? Kemudian soalan saya yang kedua, audio ataupun suara saya clear tak? Boleh dengar tak? Saya rasa macam kena buka lampu dalam ni. Sekejap Okey, baik. Kita dah dapat soalan yang pertama daripada Cik ataupun Puan Nurain Ibrahim. Soalan yang ditanya ialah saya baru nak belajar menjadi tutor, tapi saya blur-blur dan tak tahu macam mana nak mula ataupun macam mana nak start. And dia tanya, tutor kami ada bagi training ke tak? Okey, terima kasih atas soalan ni, soalan yang sangat bagus. Okey, baik. Pihak tutor kami tak ada buat secara rasmi apa-apa training kepada tutor-tutor yang berdaftar dengan tutor kami. Apa yang kita buat pada tahun lepas iaitu seminar Better Tutors. Di seminar ni, ini percubaan kita untuk find out sama ada tak tutor-tutor yang di luar sana yang berminat untuk hadiri training. Jadi semasa sesi yang kita buat ataupun beberapa sesi training yang kita buat pada tahun lepas, kita dapati tak berapa ramai yang berminat untuk datang training ni. Jadi pada tahun ni kita tak ada buat apa-apa training kepada tutor. Tapi saya faham kepada tutor-tutor yang baru berdaftar ataupun kepada tutor-tutor yang masih ataupun yang baru sahaja bermula untuk mengajar ataupun nak menjadi cikgu tuition, mesti ada banyak informasi, mesti ada banyak pengetahuan yang anda semua nak supaya anda boleh jadi tutor yang lebih baik, supaya anda boleh mengajar pelajar anda dengan lebih baik, dengan lebih berkualiti, dan pada masa yang sama ibu bapa berpuas hati dengan anda punya prestasi. Okay, jadi disebabkan ini, saya ataupun kami dalam rangka untuk come up dengan a plan macam mana kita boleh buat supaya tutor-tutor yang berminat untuk belajar ataupun untuk undergo training dapat hadiri apa-apa training supaya mereka boleh jadi lebih baik. Jadi bagi siapa yang add ataupun yang follow saya di saya punya Facebook personal Hamba Nur Syam, di situ pada minggu lepas ataupun minggu ni hari apa saya tak ingat, hari Selasa ke hari Rabu, saya berjumpa dengan salah seorang pengusaha tuition yang mempunyai center di Seremban, iaitu Cikgu Niza daripada Akademi IHAKIF. Beliau telah berpengalaman selama hampir 12 tahun dalam industri tuition ni, dan beliau, Cikgu Niza ni mempunyai link ataupun mempunyai network di hampir seluruh Malaysia dengan pengusaha-pengusaha center ataupun pengusaha-pengusaha tuition di hampir seluruh Malaysia.
Jadi saya dalam rangka insya-Allah ingin bekerjasama dengan Akademi E-Hakif, di mana plannya ialah mereka akan bertindak ataupun akan berfungsi sebagai tempat untuk tutor undergo training bagi siapa yang berminat. Jadi mana-mana tutor yang daftar dengan tutor kami, kita akan minta Akademi E-Hakif untuk train mereka ini, dan hopefully tutor-tutor yang undergo training ini akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih berkualiti, supaya boleh memberikan khidmat yang lebih baik kepada ibu bapa ataupun klien tutor kami. Jadi perancangan ni belum kita formalize lagi, belum kita rasmikan lagi. InsyaAllah kita harap persefahaman ini dapat dirasmikan ataupun diformalizekan sebelum akhir tahun ni, supaya insyaAllah tahun depan kita boleh come up dengan announcement, ataupun sebelum akhir tahun ni kita boleh come up dengan announcement macam mana tutor yang berminat untuk hadiri training boleh datang ke tempat-tempat mereka untuk hadiri training untuk menjadi tutor yang lebih baik lah. Okay, jadi diharap jawapan tu dapat menjawab soalan Cik Puan Nur Ain Ibrahim. Okay, sebelum kita tunggu soalan yang seterusnya, saya nak tambah sedikit. Jika saya boleh kongsikan saya punya pengalaman sebagai cikgu tuition, dulu saya bermula pada tahun 2011 sebelum tutor kami ditubuhkan. Saya bermula pada tahun 2011 sebagai cikgu tuition sepenuh masa. Sebelum itu saya grad ataupun saya habis belajar tahun 2007. Kemudian saya bekerja di beberapa syarikat. Kemudian saya dapati yang saya lebih berminat untuk bekerja sendiri. Jadi pada tahun 2011 saya decide saya nak buat something, saya nak bekerja sendiri. Jadi saya start dengan tuition, sebab masa saya belajar di MU dulu saya dah start mengajar secara part time lah di beberapa tuition center. Jadi untuk mereka yang nak mula sebagai cikgu tuition, apa yang saya boleh kongsikan ialah tak semestinya kita kena tunggu ada training, tak semestinya kita kena tunggu ada macam seminar ke untuk kita start mengajar. Kita boleh terus start mengajar dengan secara trial and error. Okay, jadi apa yang saya boleh cadangkan ialah bagi siapa yang betul-betul berminat untuk mengajar ataupun untuk menjadi cikgu tuition, anda boleh bermula as simple as mengajar orang yang di sekeliling anda. Okay, anda boleh ajar anak anda boleh ajar anak saudara ataupun sepupu anda boleh ajar anak jiran, anda boleh ajar anak kawan-kawan yang berada di sekeliling ataupun yang terdekat dengan anda boleh volunteer, okay, mengajar di sekolah lama anda ke ataupun di mana-mana tempat yang ada pelajar, anda boleh volunteer. Okay, tujuan tujuan kita mengajar ni ialah untuk kita find out sama ada cara pengajaran kita tu orang boleh faham ke tak. Jadi macam saya sendiri, semasa saya di MU dulu, saya alhamdulillah antara pelajar yang ataupun student yang okey, result okey, beberapa subjek saya dapat A. Jadi kawan-kawan saya minta saya ajar mereka. Jadi sebab saya nak tolong kawan, jadi saya ajarlah mereka. So daripada situ, apabila saya ajar mereka, saya dapati yang mereka faham, mereka punya marks ataupun markah improve, and pada masa yang sama saya find out that saya macam suka mengajar. Saya suka bila saya sharekan ataupun bila saya ajar kawan-kawan saya ni, mereka faham, mereka dapat improve dalam marks mereka je. So benda tu buat saya happy, buat saya macam rasa macam puas hati. And pada masa yang sama,
saya dapati bila saya mengajar kawan-kawan saya ni, kadang-kadang ada certain perkataan ataupun ada certain sentences yang saya sebut tu mereka tak berapa faham, dan saya terpaksa olah ataupun saya terpaksa rephrase saya punya sentence tu kepada sentence yang lain yang mereka lagi mudah faham. Jadi saya dapati di situ tak semestinya apa yang kita cakap ataupun kita sebut in the first time orang akan faham terus. Okay. Mungkin kita terpaksa rephrase sentences ataupun apa yang kita cakap tu kepada sentences ataupun ayat-ayat yang lebih mudah untuk mereka lagi senang faham. Jadi semasa di AMU juga saya mula mengajar di pusat tuition secara part time. Masa tu saya student tahun ketiga ke tahun keempat saya tak ingat. Saya mula mengajar di tuition center. Tujuannya of course lah nak cari duit poket tepi kan, nak cari duit tambahan. Kita student kan, mana ada banyak duit kan, jadi saya buat part time tuition lah, saya mengajar di tuition center. So semasa di tuition center pun benda sama berlaku. Apabila saya mengajar, saya dapati kadang-kadang apa yang saya sebut tu pelajar tak faham. Apa yang saya explain ataupun apa yang saya terangkan mereka tak faham. Jadi saya kena cari jalan macam mana saya nak olah ataupun macam mana saya nak rephrase sentences tersebut supaya mereka lagi mudah faham. Jadi saya try and error lah, saya eksperimen. Okey, kalau tak boleh faham macam ni, cuba explain cara macam ni pula. Kalau ayat macam ni diorang tak faham, cuba try ayat macam ni pula. Jadi daripada situ saya dapati certain ayat yang kita guna, kita orang dewasa ni ataupun kita orang yang ada degree ni, kadang-kadang sentences yang kita guna tu pelajar-pelajar yang di level sekolah rendah ke ataupun sekolah menengah ke dapati those kind of words terlalu high level ataupun susah untuk mereka faham. Jadi kita kena olah ataupun kita kena gunakan ayat-ayat yang simple, sentences ataupun sentences ataupun perkataan ataupun ayat yang lebih simple untuk mereka faham. Jadi daripada situ saya dapati okay, this kind of sentences orang lagi mudah faham. This kind of words pelajar lagi mudah faham. Jadi sebelum saya bermula untuk sesi-sesi tuition yang seterusnya, saya make sure saya berlatih bercakap dulu. Okay, saya berlatih untuk fikir dulu apa penerangan yang saya nak gunakan supaya apabila masuk kelas dan bila saya terang, mereka akan terus faham dengan sekali terang sahaja. Okay? So untuk capai ke tahap ini, of course perlukan banyak try and error, perlu banyak practice. Okay? Jadi apabila kita mengajar, kita mula cuba mengajar orang-orang di sekeliling kita, tak charge pun tak apa, ajar secara percuma pun boleh. Okay? Tujuannya ialah untuk kita berlatih. Tujuannya untuk kita find out kat mana kita punya kekuatan, kat mana kita punya kelemahan, apa yang kita kena repair, apa yang kita kena improve, apa yang kita kena olah. Okay? Supaya apabila kita mula diambil mengajar secara formal, okay, apabila kita mula diambil untuk mengajar dengan dibayar, okay, kita boleh terus memberi first impression yang bagus kepada ibu bapa dan juga kepada pelajar, di mana mereka akan rasa faham, mereka akan rasa puas hati dengan kita punya pengajaran, dengan sesi yang kita buat, dan chances untuk kita parent tersebut continue dengan kita di masa hadapan adalah lebih cerah lah. Apabila sesi pertama mereka terus puas hati, mereka terus faham dengan dia punya sesi pengajaran. Okay, jadi mula berlatih daripada sekarang. Okay, mula cuba untuk start mengajar, sama ada mereka yang di sekeliling anda ataupun anda just boleh macam cuba je terangkan kepada kawan-kawan yang di sekeliling anda. Okay, tengok macam mana mereka punya reaksi. Kalau mereka angguk-angguk, kalau mereka cakap oh faham, maksudnya mereka faham. Tapi kalau masa anda terangkan tu mereka macam confused, muka mereka macam kelat, muka mereka macam tak faham je, that means mereka tak faham lah. Okay, jadi anda kena cuba olah balik anda punya sentence tu, cuba rephrase balik. Okay, cuba lagi sampai anda dapat cari
apa cara pengajaran ataupun apa sesi penyampaian yang orang senang faham. Okey, harap itu membantu. Okey, dah pukul 9.30 ni dan baru banyak soalan yang dah masuk. Okey, cuba kita tengok dulu apa soalan-soalan yang dah sampai. Okey, Cik Wan Gani. Ini saya kenal ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Wan Gani tanya, subjek tuition bahasa asing ada ke? Mandarin ke, Arab ke? Okey, nak jawab secara cepat. Untuk dua subjek ni, Mandarin dengan Arab ni, di beberapa tempat ada cikgu yang boleh mengajar Mandarin dan juga boleh mengajar bahasa Arab. Okay, jadi macam mana find out sama ada tutor ke tak? Anda boleh saja pergi ke website kami, pergi ke bahagian parent. Di situ anda boleh nampak, sekejap saya buka website tutor kami. Okay, anda boleh nampak sublink ataupun submenu di bawah parent, okay, yang bertulis search tutor. So pergi ke bahagian situ, search tutor, pilih lokasi dan pilih subjek yang anda nak cari tutor. Dari situ anda boleh find out sama ada di area anda ada tak tutor kami yang boleh mengajar dua subjek tersebut. Okey, tiba-tiba terlintas soalan seterusnya pada Wan Kani. Tiba-tiba terlintas selain pada subjek akademik, ada tak kelas renang ataupun taekwondo boy nak belajar taekwondo? Okey, tutor kami lebih kepada subjek-subjek akademik. Okey, lebih kepada subjek-subjek untuk biasanya untuk peperiksaan lah, sama ada untuk UPSR, PT3, SPM, untuk IGCSE, untuk IB, International Baccalaureate, untuk preschool. Okay, jadi tak banyak subjek yang bukan akademik ni. Okay, jadi apa yang saya boleh suggest ialah ada satu lagi website. Okay, saya punya pak kawan atau kenalan saya punya website, iaitu if I'm not mistaken nama website dia a1.com. Okay, boleh pergi ke situ. Mereka lebih kepada offer mereka most probably ada mempunyai banyak kelas-kelas yang non-akademik ni, seperti renang, taekwondo, belajar menari, belajar memasak. Boleh cuba cari di situ ya. Okey, soalan daripada Imran lagi. Saya ada dua soalan. Okey, saya ada dua soalan. Soalan yang pertama, saya ada apply beberapa job tapi tak pernah dapat. Okey, kenapa ya? Soalan kedua pula, kalau lepas bulan pertama saya nak manage job sendiri ataupun in other words saya tak go through tutor kami, boleh ke? Okey, saya cuba jawab soalan yang pertama dulu Sekejap saya letak kat sini. Okey. Oh, jatuh. Okey, so soalan pertama ialah saya dah apply beberapa job tapi tak pernah dapat. Kenapa ya? Okey, saya terangkan dulu macam mana sistem ataupun proses tutor kami ataupun parent tutor kami mendapatkan tutor. Okey, jadi apabila parent request tutor melalui kami, mereka biasanya akan contact kita punya coordinator. Jadi coordinator kita akan postkan job ni di website tutor kami ni. Jadi kalau anda pergi ke website tutor kami, di menu tutor bawah tu ada search job. Jadi anda boleh tengok kat situ senarai job yang terkini, yang statusnya masih open. Jadi mana-mana job yang status dia open, anda boleh apply lah job tersebut. Okay, just click apply sahaja and kami akan terima anda punya application. Okay, jadi untuk setiap job biasanya akan ada lebih daripada seorang tutor yang apply job tersebut. Sebagai contoh, katakanlah satu job ni, job Maths SPM di area Puchong lah katakan. Okay.
apabila kita post sahaja job ni, biasanya akan ada beberapa tutor yang apply job tersebut. Okay. Jadi pihak tutor kami akan kumpulkan semua tutor yang apply untuk job ni. Mereka akan tengok, kemudian mereka akan shortlistkan berdasarkan apa yang job tu nak. Okay, sebagai contoh, job tadi nak ibu bapa nak cari tutor yang boleh ajar Maths SPM. Okay, jadi bila kita tengok profil tutor-tutor yang apply ni, kalau ada mereka yang di profil mereka tak tick Maths SPM, dan juga mereka tak tick area yang mereka cover tu pucung, that means bagi kami mereka tak sesuai untuk mengajar job ni berdasarkan profil mereka. Okay, jadi pastikan anda punya profil sentiasa diupdate lah. Apa-apa job yang anda ajar, make sure anda tanda di anda punya profil. Sebagai contoh, katakanlah anda mengajar Maths untuk UPSR, Maths untuk PT3, Maths untuk SPM. Jadi make sure ketiga-tiga subjek ni anda tanda di profil anda. Maths UPSR tanda, Maths SPM tanda, Maths PT3 pun tanda. Okay. Lagi satu, make sure area yang anda cover anda tanda di anda punya profil. So kami selalu dapati kadang-kadang tutor ni dia tak sure macam mana nak tanda area di lebih daripada satu state ataupun negeri. Sebagai contoh, dia cover Puchong, Selangor, dan pada masa yang sama dia cover Ampang lah, katakan Ampang, Kuala Lumpur. Okay, jadi pertama anda pergi ke area Selangor dan tandakan Puchong. Kemudian anda pergi pula ke Kuala Lumpur dan tandakan Ampang. Jadi kami punya koordinator akan tahu, okay, anda cover kedua-dua area ini. Okay, seterusnya, kadang-kadang ibu bapa ataupun klien ada request tambahan untuk tutor yang mereka mahu. Sebagai contoh, mereka nak tutor ataupun cikgu perempuan sahaja, ataupun mereka nak cikgu sekolah sahaja yang boleh mengajar, ataupun mereka nak cikgu yang boleh mengajar dalam bahasa Inggeris sahaja. Okay, jadi semua requirement tambahan ni koordinator kami akan masukkan dalam bahagian remarks. Okay, jadi make sure sebelum anda apply, anda baca dulu bahagian remarks tu. Okay, kalau dia nak cikgu perempuan sahaja and anda lelaki, dan tak perlulah apply job tu, sebab kemungkinan untuk anda di shortlist memang hampir tiada lah, sebab parent nak cikgu perempuan kan. Okay. Katakan lagi parent tu nak cikgu dia nak cikgu sekolah sahaja. Okay. Jadi kalau anda bukan cikgu sekolah, dan tak perlu apply lah, sebab kalau anda apply, kemungkinan besar pun anda tak akan dapat. Okay. So katakanlah selepas koordinator kami dah tengok profil cikgu yang berdaftar, yang apply for job ni, kemudian mereka dah shortlist berdasarkan profil tersebut, berdasarkan requirement job tersebut. Okay, jadi profil-profil yang di shortlist ni, koordinator kami akan hantar semua profil-profil ni kepada parent. Okay, jadi parent yang akan tengok semua profil yang kami hantar ni. Mereka akan tengok qualification, mereka akan tengok pengalaman, mereka akan tengok experience, mereka akan tengok mungkin gambar anda. Okay, jadi saya punya nasihat ataupun suggestion yang kedua ialah pastikan profil anda lengkap. Okay, biasanya parent prefer profil yang ada gambar. Okay, kenapa? Sebab parent sekarang ni dia nak bawa masuk ke rumah dia seorang stranger ataupun seorang asing. Jadi rumah ni ialah suatu yang privacy untuk dia, suatu tempat yang selamat untuk dia. Okay, of course parent akan make sure orang yang nak masuk ataupun stranger yang nak masuk ke rumah tu ialah orang yang dia betul-betul kenal, ataupun dia betul-betul yakin yang orang ni boleh dibawa masuk ke dalam rumah dia. Jadi kalau anda tak letak anda punya gambar dekat anda punya profil, macam mana parent tu nak tahu siapa yang akan datang ke rumah dia? Okay. Kalau
anda letak gambar, dia boleh tahu okey, orang yang akan datang muka dia macam ni. So kalau tiba-tiba ada orang yang muka lain yang ketuk rumah dia untuk masuk, dia akan tahu, oh ni bukan cikgu, ni mungkin orang jahat ke. Okey. Tapi kalau anda tak letak gambar, macam mana mereka nak tahu? So gambar tu ada kaitan dengan security. Jadi saya nasihatkan please letak gambar di profil anda. Okey, kemudian di bahagian about me pula. Di about me, pastikan anda tulis betul-betul apa anda punya experience mengajar. Kalau boleh letak di situ apa result student anda, apa hasil ataupun result student anda yang telah anda ajar di masa dahulu di masa lepas. Okay. Kalau anda pernah dapat testimonial, sama ada dalam bentuk bertulis ke ataupun testimonial daripada parent dalam bentuk WhatsApp ke, anda boleh uploadkan testimonial tersebut di profil anda. Jadi parent boleh lihat, oh cikgu ni dah ada experience mengajar, student-student dia sebelum ni berpuas hati. Saya boleh nampak daripada dia punya testimonial ni. Jadi keyakinan ataupun kebaran kalian parent untuk ambil anda lebih tinggi. Okay, macam mana jika anda tak pernah ada experience mengajar? Apa yang anda letak kat profil anda? Okay, kalau anda tak pernah ada experience, apa yang anda boleh letakkan di profil anda boleh letakkan di bahagian testimonial tu anda punya result akademik yang sebelum ni. Sebagai contoh, anda ada degree ke, anda ada diploma ke, anda boleh uploadkan di situ result anda punya degree, apa yang anda dapat A, ataupun result SPM anda, result PT3 anda. So sebagai contoh, cikgu parent tadi nak cikgu yang boleh mengajar maths SPM. Jadi di profil anda upload anda punya SPM certificate. Kat situ mereka nampak anda dapat maths A semasa anda ambil SPM dulu. Jadi kalau anda pernah dapat A dalam maths SPM, that means anda tahu macam mana nak buat supaya boleh dapat A, and anda boleh share ataupun anda boleh ajar pelajar tersebut macam mana nak dapat A dalam SPM, sebab anda sendiri dah pernah dapat and anda tahu macam mana nak dapatkannya. Okay, jadi ini akan increase ataupun naikkan lagi keyakinan ibu bapa tu untuk hire anda. Okay, jadi selepas tengok semua profil-profil ni, parent akan decide siapa yang mereka nak pilih untuk buat sesi yang pertama untuk mengajar anak mereka itu. Okay, jadi secara rumusannya di sini, bukan pihak tutor kami yang pilih tutor untuk mengajar student ataupun untuk diberi kepada klien tersebut. Ibu bapa sendiri yang pilih tutor daripada profil yang kami hantar. Okay, bukan pihak tutor kami. Okay, jadi kalau anda banyak kali apply suatu job tu, anda banyak kali apply job-job di tutor kami tapi tak pernah dapat, okay, in a way itu bukan salah kami lah, ataupun bukan yang kami tentukan, ibu bapa yang tentukan. Okay, jadi apa yang saya boleh bantu ialah pastikan profil anda lengkap. Okay, pastikan profil anda ceritakan secara detail anda punya experience ataupun anda punya qualification. Okay, pastikan ada gambar, dan insyaAllah mungkin in the future apabila anda apply, okay, keep on cuba, jangan give up. Okay, keep on applying. Mungkin di masa depan ada parent yang terbuka hati untuk cuba anda. Okay, kita ada experience in the past, tutor-tutor yang tak ada experience. Okay, tapi daripada profil mereka nampak mereka ni seorang yang eager, mereka ni seorang yang bersemangat, mereka ni seorang yang ceria, mereka ni seorang yang suka mengajar. Boleh nampak daripada profil mereka. Jadi somehow parent ambil mereka untuk mengajar, dan parent berpuas hati. Okay, jadi kita tak tahu, mungkin walaupun anda tak ada experience, tapi mungkin parent akan pilih anda based on anda punya profil. And cara kedua yang saya boleh suggest ialah, kalau anda tak ada experience, cuba dapatkan experience. Okay, cuba ajar siapa di sekeliling anda,
ataupun cuba mengajar ataupun cuba apply di mana-mana pusat tuition ke. Okay, kebanyakan pusat tuition ada sediakan training, kebanyakan pusat tuition ada sediakan macam guide macam mana nak mengajar. Okay, anda boleh dapatkan experience dulu. Dan bagi saya lah, pusat tuition antara tempat yang terbaik lah untuk tutor pelajar, untuk tutor improvekan diri mereka. Walaupun di pusat tuition ni kadang-kadang dia punya payment ataupun bayaran yang diterima lebih rendah daripada pengajar home tuition, tapi tak apa, sebab anda baru bermula. Anda punya aim ialah untuk dapatkan experience dulu. Anda punya aim ialah untuk improvekan diri anda dulu. Okay, jadi biasalah bila kita baru start ni, kita punya bayaran yang diterima tak berapa tinggi. Tak apa, kita slowly improvekan diri kita. Apabila kita dah bagus nanti, apabila kita dah power nanti, okay, insyaAllah kita punya bayaran akan menjadi semakin tinggi. Okay, so bila anda dah dapat, anda dah gain experience nanti, bila anda dah ada pengalaman mengajar pelajar and result pelajar ini bagus, okay, updatekan profil anda, sharekan di profil anda. InsyaAllah in the future kebaran kalian untuk parent pilih anda lebih tinggi. Okey, tengok tadi soalan yang kedua, saya pernah lupa dah. Okey, kalau lepas bulan pertama saya nak manage job sendiri, tak melalui tutor kami, boleh ke tak? Okey, sebentar ya, sebelum saya jawab soalan ni, nak kena minum air jap, cendah dulu. Okey, soalan kedua ni. Okey, sistem tutor kami ialah tutor kami akan manage semua sekali, daripada segi bayaran, daripada segi kutipan bayaran daripada parent, dari segi pembayaran payment kepada tutor. Okey, kenapa kita buat macam ni? Tutor kami masa mula kita ditubuhkan, kita punya sistem sama dengan kebanyakan ejen tuition yang lain, di mana kita hanya ambil komisen daripada bulan yang pertama, kemudian kita let go lah. Tutor manage sendiri job tu, tutor kutip ataupun collect payment daripada parent sendiri, bermula daripada sesi yang ketiga dan seterusnya. Kita hanya handle yang pertama sahaja, ataupun bulan yang pertama sahaja. Kita ambil commission, lepas tu kita let go. Kemudian apa yang berlaku ialah ada beberapa tutor yang selepas saya dapat job tu, ada beberapa tutor yang message saya balik. Dia cakap parent tak bayar, ataupun parent bayar lambat. Bila follow up dengan parent buat senyap, ataupun parent buat tak tahu sahaja. Jadi macam mana nak buat? Jadi pada masa tu saya punya jawapan is kami tak boleh buat apa-apa lah, sebab kita hanya ambil sekali komisen sahaja, lepas tu tutor yang manage sendiri job tu. So tutor yang tanggung sendiri risiko lah, risiko parent tak bayar ke, parent bayar lambat ke. Okay. Tapi apabila semakin banyak berlaku kes macam ni, lepas tu saya dapat lagi message daripada tutor cakap payment tak dapat, parent buat payment lambat, dah tunggu 2-3 minggu, ataupun kadang-kadang sampai 2 bulan pun ada baru dapat payment. Jadi saya dapati macam benda ni satu benda yang common di kalangan tutor, di mana mereka lambat ataupun tak dapat payment. Okay, jadi saya decide untuk rombak sistem tutor kami. Okay, selepas belajar sedikit daripada beberapa orang yang pakar tentang sistem tuition ni, saya belajar dengan orang lain macam mana nak buat. Jadi saya terapkan sistem tu dalam tutor kami, di mana from now onwards tutor kami akan bertindak sebagai pihak yang akan handle bahagian payment, sama ada kutipan payment daripada parent dan juga pembayaran kepada tutor.
Jadi bila kita buat macam ni, kita yang tanggung risiko Twitter. Okey, Twitter tak perlu risau tentang payment tak dapat. Okey, pihak kami yang akan handle everything. Okey, Twitter just make sure deliver. Okey, beri sesi pengajaran yang baik, buat yang the best, ajar student tu bagus-bagus. Okey, habis sahaja satu cycle ataupun habis sahaja satu bulan, dan kita akan buat payment kepada Twitter. Okay, payment kita akan bank in secara online. Okay, jadi walaupun kadang-kadang ada parent yang tak bayar kepada pihak Twitter kami, okay, fees tu kami tak dapat, Twitter kami tak dapat, tapi kami still bayar Twitter tersebut. Okay, jadi kami tanggung kerugian di situ. Tapi bagi saya tu salah satu risiko yang harus ditanggung oleh mereka yang nak buat bisnes lah, ataupun mereka yang nak berniaga, mesti ada risiko yang kita kena tanggung sikit. Jadi risiko tu ialah apa yang kami sanggup tanggung. Jadi kami punya janji ialah selagi Twitter complete dia punya kelas, selagi Twitter complete dia punya cycle, then you akan terima payment. Okay, the rest kita akan tanggung. Jadi of course, untuk buat macam tu, tim kami ada expenses yang kita nak kena cover lah. Sebagai contoh, ada expenses staff, ada expenses untuk management. Okay, jadi di situ apa yang kita buat, kita ambil sedikit percentage daripada payment yang kita terima daripada parent untuk cover kita punya expenses. In return, kita tanggung risiko and kita cover semua admin tasks ni. Jadi Twitter tak perlu nak buat kerja-kerja admin. Sebagai contoh, nak isukan receipt kepada parent, nak isukan invoice kepada parent, follow up parent, call parent, minta payment, apa semua tak payah buat. Okay, pihak Twitter kami buat semua tu, pihak kami tanggung semua risiko tu, and anda hanya fokus pada mengajar sahaja. Okay, jadi that's why kita buat sistem yang macam kita buat sekarang ni, di mana untuk semua urusan, semua parent akan berurusan dengan Twitter kami, and bukan dengan Twitter lah. Okay, jadi kalau untuk Twitter yang rasa mereka nak handle sendiri mereka punya kelas, saya boleh, apa yang saya boleh cakap is, anda mungkin tak perlulah go through Twitter kami. Anda boleh cuba dapatkan job anda sendiri, cuba buat marketing sendiri, dapatkan job anda sendiri, dan anda boleh handle sendirilah job anda. Okay, siapa-siapa yang go through Twitter kami, you will have to go through our current system lah. Okay, harap dapat jawab soalan yang tu. Okay, soalan daripada Cik Wan Gani lagi. Kopa ni? Dekat pukul 10 lah. Cepat ya. Okey, tak apa. Saya suka jawab soalan-soalan ni. Okey, nanti kita check it out. Okey, bro cakap pasal preschool, terus terlintas kali kedua. Twitter kami ada plan nak anjurkan kelas untuk early childhood ke? Atau kelas terapi untuk anak-anak kategori special macam autism ke? Sebab banyak tempat full dan jadual padat je. Tak cukup pusat dengan demand yang ada agaknya. Okey, seperti yang saya terangkan sebelum ni, Twitter kami lebih kepada home tuition, ataupun sesi pengajaran di rumah. Okay, untuk preschool pun ada. Jadi kalau untuk kelas untuk early childhood ni, kalau yang cikgu datang ke rumah, yes, insyaAllah kita ada. Okay, kita tengok balik tempat you, ada ke tak cikgu yang boleh mengajar untuk kelas early childhood ni. Okay, tapi kalau untuk center di mana ibu bapa boleh hantarkan anak mereka untuk kelas early childhood, buat masa sekarang ni kita tak ada. Okay, cuma kita ada beberapa tutor kita yang mempunyai macam their own center, their own early childhood center. Okay, anda boleh boleh pergi ke, seperti yang saya cakap tadi, website kenalan saya, A1 Learning tu, ataupun a1.com tu. Mereka most probably, mereka ialah sebuah bisnes yang yang listkan semua center-center, semua kelas-kelas yang offline ni, yang berada di sekitar anda. Jadi anda boleh check di website mereka lah. Okay, kita tak
kita tak buat macam tu, kita tak ada listkan mana-mana center yang offer kelas macam taekwondo ke ataupun renang ke ataupun early childhood ke. Kita hanya fokus pada home tuition sahajalah. Okey. Untuk kelas terapi untuk mereka ataupun kelas terapi untuk special student, contohnya macam autism. Okey, untuk kelas yang untuk special student ni, special student require special teacher. Okay, special student require tutor ataupun teacher yang mempunyai kemahiran yang khusus untuk mengajar dan untuk handle student-student yang special ni. Okay, jadi tutor ataupun pengajar yang berkemahiran untuk mengajar special student ni of course tak ramai. Jadi bila tak ramai, satu, susah nak dapatkan mereka, dan pada masa yang sama mereka punya fees tinggi lah, sebab mereka ni boleh dikira sebagai specialist ataupun pakar dalam mengajar special student ni. Jadi sebelum ni yes, kita ada terima request daripada parent untuk student yang special ni. Okay, tapi kami dapati agak sukar untuk dapatkan tutor-tutor ni. Jadi apa yang saya boleh jalankan ialah cuba Google sama ada di sekitar anda ada ke tak center yang boleh anda hantar, ataupun anda boleh cuba request kepada kita punya coordinator, kita cuba mana yang boleh. Okay, kita tengok ada ke tak tutor yang boleh ajar special student ni di area anda. Kalau ada, kita hantar profil mereka. Kalau tak ada, dan kami minta maaf lah, tak boleh nak bantu. Okay, sebab memang tak ramai tutor yang boleh mengajar special student ni. Okay, and bukan sebarang tutor boleh mengajar. Kalau kita bagi tutor yang tak ada experience, yang tak ada kemahiran untuk ajar special student ni, dikhawatiri nanti keadaan boleh menjadi lebih teruk ataupun mereka tak boleh handle. Jadi kami ambil langkah selamat. Kalau ada, kami beri profil. Kalau tak ada, kami tak ada banyak yang boleh kami bantulah. Okay, harap dapat jawab soalan Cik Wakani tadi. Okey, sekarang dah pukul 10. Jadi kita ambil soalan yang terakhir ni. Okey, untuk sesi FB Live, anda tanya GM, tutor kami jawab. Okey, sebagai penutup untuk sesi kali ini. Okey, soalan terakhir daripada Cik Puan Nurain. Okey, difahamkan tutor kami ambil komisen setiap bulan. Agensi lain ambil sekali sahaja. Kenapa macam tu? Patutnya ambil sekali sahajalah kan? Okey, soalan yang bagus juga daripada Cik Puan Nurain. Okey. Untuk setiap tutor yang apply job di tutor kami, tutor-tutor ni akan di shortlistkan. Jadi koordinator tutor kami hantar profil kepada parent akan pilih. Jadi tutor yang dipilih oleh parent untuk mengajar, kami ada bagi satu terma, di mana terma tu diterangkan. Okey, pihak tutor kami akan ambil komisen. Biasanya komisen 2 minggu bayaran. Pihak kami akan ambil. Okey, komisen ni untuk apa? Komisen 2 minggu ni ialah sebagai upah ataupun sebagai bayaran kepada pihak tutor kami yang telah mendapatkan job ini untuk anda ataupun untuk tutor yang dipilih itulah. Okey, jadi untuk dapatkan job, anda kena faham yang kita kena continuously buat marketing. Okay, kena continuously buat pemasaran. Okay, kena continuously spend untuk buat marketing. Jadi buat marketing ni tak senang. Buat marketing pun perlukan kos. Buat marketing perlukan pengetahuan. Jadi semua ni melibatkan kos. Okay, jadi pihak tutor yang dapat job tak perlu buat semua ni. Tak perlu buat marketing, okay? Tak perlu buat contohnya branding,
tak perlu buat tak perlu spend untuk hire staff untuk buat kerja-kerja marketing. Okay, jadi semua ni perlukan cost, semua ni perlukan masa, semua ni perlukan effort. Okay, jadi commission tu ialah untuk bayaran kerja-kerja yang kami buat ni untuk dapatkan kerja-kerja marketing yang kami buat ni untuk dapatkan job kepada pihak anda. Jadi anda tak perlu lagi spend masa, anda tak perlu lagi spend effort, anda tak perlu spend lagi duit untuk buat marketing, pihak kami yang akan buat. Okay. Yang tu commission yang 2 minggu. Jadi untuk bulan-bulan seterusnya tutor tak perlu lagi dah bayar yang commission kepada tutor kami, commission yang 2 minggu ni. Untuk bulan-bulan yang seterusnya kami hanya ambil percentage daripada bayaran parent kepada pihak tutor kami. Kita ambil a certain percentage, and selebihnya kita bayar kepada tutor. Okey, seperti yang saya terangkan tadi, percentage yang kami ambil tu ialah untuk cover kos-kos seperti kos admin, kos untuk bayar gaji salary staff yang buat kerja-kerja admin ni, yang buat kerja collect payment daripada parent, yang buat kerja buat bayaran kepada tutor, kos-kos untuk running tutor kami ni. Okay. Setiap business ada expenses yang perlu kita bayar setiap bulan. Jadi kos-kos bayaran tu kita gunakan untuk cover kos ni lah. Okay. And pada masa yang sama, bayaran dari percentage tu kita ambil sebagai upah ataupun bayaran untuk kami tanggung risiko juga. Okay. Jadi risiko yang kami tanggung ialah kami pastikan tutor sentiasa dapat payment mereka on time. Kalau lambat pun mungkin lambat sehari sebab interbank. Okay, interbank ni maksudnya kami punya bank ialah Maybank. Jadi bila bayar kepada bank lain, bila transfer pada bank lain yang bukan Maybank, mungkin akan ambil masa 1 hari untuk transfer. Tapi apa-apa pun tutor akan dapat payment mereka selagi mereka completekan mereka punya kelas. Okay. Dan risiko kedua yang kami tanggung ialah kami memberi jaminan kepada tutor kalau ada kes yang tutor sampai ataupun datang ke rumah parent, kemudian parent cancel kelas. Okay, maksudnya cancel last minute. Okay, tutor dah sampai ke rumah parent, dah sampai ke rumah pelajar, tiba-tiba pelajar cancel kelas, tiba-tiba parent cancel kelas. Jika berlaku kes yang macam ni, tutor hanya beritahu kepada pihak kami dan anda akan dapat full payment untuk kelas tersebut. Okay, anda akan dibayar as if macam kelas tu berlangsung. Okay, ni untuk kes kelas cancel last minute. Because in the past, pada masa yang lepas, banyak kali berlaku parent ataupun student cancel kelas last minute. Dah sampai rumah, tengok tak ada orang. Dah sampai rumah, tutor dah sampai rumah, tengok anak belum sampai rumah lah, anak pergi keluar lah, anak tak mau mengajar, tak mau belajar lah, tak mau turun belajar lah. Okay. Jadi parent cancel kelas. Okay. Jadi kami dapati yang ni tak fair lah, tak adil kepada tutor yang dah allocate masa untuk parent ni, yang dah spend masa, spend effort, spend duit untuk travel sampai ke rumah student ataupun ke rumah ibu bapa ni, tiba-tiba kelas di cancel. Okay, jadi tak fair kepada tutor. Jadi kami memberi jaminan kalau berlaku benda macam ni, okay, kepada tutor, kalau berlaku cancel kelas di cancel at the last minute, dah sampai rumah kelas cancel, kita akan bayar tutor seperti biasa. Okay, jadi itu risiko kedua yang kami tanggung. Okay, jadi yang percentage yang kami ambil tu ialah untuk risiko-risiko yang kami tanggung ni lah. Okay. Jadi kalau macam saya cakap tadi, kalau tutor rasa macam tak berapa suka dengan sistem yang kami buat ni, of course anda boleh buat sendiri. Okay, anda boleh buat marketing sendiri, dapatkan job anda sendiri, manage job anda sendiri, dan tanggung risiko anda sendiri. Maksudnya jika berlaku parent tak bayar ke, parent bayar lambat ke, parent cancel kelas last minute ke, risiko tu anda terpaksa tanggung sendirilah.
Okay, kalau anda go through tutor kami, okay, risiko tu semua pihak kami yang akan tanggung. Okay, saya pernah buat eksperimen sebelum ni, walaupun saya owner ataupun GM tutor kami, tapi kadang-kadang ada parent yang contact saya bukan melalui tutor kami. Okay, jadi saya manage job tu, saya manage job tu sendiri, bukan tim tutor kami yang manage. Okay, tapi bila saya manage sendiri job tu, kadang-kadang berlaku kes macam tu. Saya dah sampai rumah pelajar, parent tu cancel kelas. Apa yang berlaku sebelum ni, parent cancel kelas sebab student tu ada dekat klinik, ada dekat hospital. Sebab kat staff saya, dia cedera sebab main bola ke main rugby ke. Okay, dia student tu kena masuk klinik, tapi dia terlupa nak beritahu saya. Bila saya dah sampai rumah, baru dia teringat nak beritahu. Okay, jadi masa saya dah terbuang kat situ. Saya dah travel all the way daripada Damansara ke Langgar Jaya, naik motor pula tu, sampai rumah, kelas parent cancel kelas. Okay, jadi kalau saya minta tutor kami yang manage job tu, kemungkinan benda tu berlaku tak ada. Ataupun jika benda tu berlaku, saya still dapat payment seperti biasa. Okay, disebabkan saya tak go through tutor kami, saya rugi macam tu lah. Saya rugi masa, saya rugi duit. Okay, jadi ada pro and con lah. Jika anda go through tutor kami, ada pro dia, ada con dia. Okay, pro dia ialah risiko anda ditanggung, tapi con dia ialah certain percentage daripada apa yang parent bayar tu kita akan ambil lah. Okay, tapi kalau anda go through sendiri, anda akan dapat full payment daripada parent. Tapi jika berlaku insiden seperti tadi, anda terpaksa tanggung kerugian. Okay, jadi sekarang dah pukul 10.10, dah hampir pukul 10.10 sekarang di sini di Kota Kinabalu ni. Okay, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton FB Live pada pagi hari Sabtu ni. Okay, InsyaAllah kita akan cuba lagi buat sesi macam ni di masa yang hadapan. Okay, anda boleh message sahaja ataupun WhatsApp kami punya team untuk apa-apa soalan yang anda ingin tanya. Kami akan kumpulkan soalan-soalan ni dan kita akan buat, insyaAllah kita akan cuba lagi buat satu lagi sesi FB Live di masa hadapan untuk kita jawab soalan-soalan ni dan untuk kita sharekan jawapan daripada soalan ni kepada mereka-mereka yang lain lah. Okay, jadi terima kasih banyak kepada semua di luar sana. Okay, saya ucapkan selamat berjaya, all the best to all of you. Okay, semoga mereka yang menjadi tutor, okay, dapat sentiasa memberikan yang terbaik kepada pelajar-pelajar anda. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.